أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله الحضرمي ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini setelah beberapa lama kita bercuti kan, dapat kita menyambung lagi kuliah subuh kita pada hari Ahad. Dan mudah-mudahan kita dapat beristiqamah dalam kelas ni insya-Allah. Dan seterusnya kita ni sudah masuk kepada berapa Syaban sudah ni? Kita tengok tarikh ramai-ramai. Kita tunggu dia bertukar. Sekejap 7 hari bulan 8. Maknanya sudah masuk pada 7 Syaban. Jadi berapa lama lagi kita akan menyambut Ramadan? Berapa lama lagi? 3 minggu lagi. Kalau harinya berapa hari lagi? Lebih kurang 22 atau 23 hari lagi. 22 atau 23. Kenapa pula lebih kurang 22, 23? Kenapa tak tetap terusak 23? Jawapan dia. Baik. Kita dalam bab penentuan ibadah, terutamanya apabila nak masuk bulan Ramadan dan juga masuk Syawal, tak boleh tidak kita akan melihat anak bulan. Dan melihat anak bulan ni dia bukanlah confirm kita lihat tu nampak. Dia bukanlah satu perkara yang confirm. Confirm sah kita lihat mesti nampaknya tak semesti. Tak semesti. Sebab tu pagi ni kita masuk kepada tajuk berkenaan dengan Ramadan. Dalam kitab kita ni muka surat 50. Muka surat 50. Kata pengarang rahimahullahu taala, faslun. Ini satu fasal pada menceritakan berkenaan dengan wajib puasa Ramadan. Bila kita nak tahu kita ni sudah masuk dalam bulan Ramadan, macam mana cara dia? Apa syaratnya? Apa tandanya? Tandanya ustaz, apabila sudah keluar penyimpan mohon besar raja-raja di TV itu, kita pun teka dia pakai baju Melayu warna apa, tu confirm lah tu. Masuk Ramadan sudah tu. Kalau hari raya pun macam itu. Itu kebiasaan orang yang kita faham. Tapi kita bukanlah nak beribadah dengan cara macam itu sahaja. Tak boleh tidak, mesti kita kena ada ilmunya. Berkenaan dengan perkara tu. Walaupun kita tak buat, walaupun bukan wajib ke atas kita untuk pergi buat cerap anak bulan, melihat anak bulan tu, memang bukan wajib. Sebabnya kewajipan tu kewajipan fardu kifayah. Kalau di Labuan ni sudah ada yang buat, iaitu pejabat mufti. Kita ni kalau nak pergi buat pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak buat pun tak berdosa. Dia fardu kifayah.
Cuma selepas tu kita tunggulah nanti pengumuman. Cuma untuk dari sudut ilmu, tak boleh tidak kita kena tahu. Tak semestinya kita ni jadi imam, tapi mesti tak kita belajar cara jadi imam. Tak semestinya kita jadi Bilal, tapi mesti tak kita tahu macam mana cara muazan. Bukannya mesti belajar azan tu kalau mau jadi Bilal saja, tidak. Sebab keadaan-keadaan yang mendesak ataupun keadaan-keadaan yang memerlukan untuk kita ni melaungkan azan, kita kena laung azan. Azan kita pun, aku tak tahu, aku bukan Bilal, boleh jawab macam tu? Tak boleh. Sebab umat Islam kita ni dia mesti tahu laungan azan tu macam mana. Baik. Sama jugalah dalam bab melihat anak bulan ni. Dia tak semestinya dia tu mesti buat dulu baru dia belajar, tidak. Kalau dia tak buat sekalipun, perkara ni dia termasuk dalam perkara fardu ain dipanggil. Bila termasuk dalam perkara fardu ain, wajib setiap orang daripada kalangan kita untuk mempelajarinya. Bikinkah tak bikinkah itu perkara kedua. Belajar itu mesti dulu, nombor satu, supaya kita ni bila beribadah bukan sekadar main ikut. Baik, seterusnya kita lihat apa yang Syekh sebut dalam kitab dia ni. Ini satu fasal pada membicarakan berkenaan dengan wajib puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin. Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yawman. Wa saniha bi ru'yatil hilali mihaqi man yarahu wa in kana fasiqan. Situ ada salah cetakan. Fi haqqi man la yarahu, kalau ditulis tu. La tu buang. Padam yang la tu. Fi haqqi man yarahu saja. La tu dia ada la kat situ tu. Tolong buang. Wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Wa rabi'uha bi ikhbari adlin biriwayatin mausukin bih sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghaira mausukin bih in waqa'a fil qalbi sidquhu. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bi ijtihadi fi man ishtabaha alaihi zalik. Faham ke? Soalan dia faham ke? Tak faham sah, tak apalah, kita terjemah. Baik. Untuk kita nak mengetahui berkenaan dengan sudah masuknya puasa Ramadan ni, selain daripada melihat anak bulan, sebenarnya dia ada 5 cara. Dia ada 5 cara kita nak tahu bulan Ramadan ni sudah masuk. Dan perkara ni mesti kita kena ambil tahu. Sebab apa? Kalau tak, nanti kita akan main ikut. Boleh jadi yang kita ikut tu betul, boleh jadi yang kita ikut tu salah. Baik. Salah satu daripada 5 tu tadi, pertamanya iaitu apabila sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Sempurna bulan Sya'ban 30 hari, confirm besoknya tu 1 Ramadan, mula puasa. Macam tu jugalah untuk hari raya. Sempurna bulan Ramadan tu 30 hari, besok dia tu 1 Syawal. Jadi kita pun sambut hari raya. Okey. Itu satu perkara. Dan perkara yang pertama ni, ini memang kita tidak ada masalah lah pada perkara tersebut. Habis yang mana pula melihat anak bulan? Ni yang kedua. Yang kedua tandanya iaitu dengan melihat anak bulan pada hak orang yang melihatnya. Maksud dia orang yang melihat anak bulan, dia kena puasa. Bila kita nak melihat anak bulan ni? Jawapannya ialah melihat anak bulan ini pada hari yang ke-29 setiap bulan. Mengikut bulan hijrah, jangan ikut bulan Masihi. Tak betul, sebab kalender Masihi ini dia ada 28 hari, ada yang 31 hari. Kita bulan hijrah kita ni sama ada 29 atau 30 saja. Kenapa jadi 29 atau 30? Sebab yang jadi 29 hari sahaja tu, apabila dilihat anak bulan, maka nampak anak bulan, dan besok dia tu sudah jadi 1 hari bulan yang baru. Jadi bulan yang tadi ni hanya 29 hari sajalah. Sebab tu melihat anak bulan pada hari yang ke-29. Melihat anak bulan ni macam mana pula kaedah dia? Kita dah tahu sudah tarikh dia. Tarikh dia ialah 29 hari bulan.
Kalau Syakban ni kita lihat pada 29 Syakban. Bila 29 Syakban nanti kita tengoklah. Kita cari dalam kalender. Sebab sekarang ni kita dah tahu dah 7 hari ni 7 hari bulan Syakban. Jadi 29 hari bulan bila? Baik. Pada ketika 29 hari bulan tu, kita nak lihat dia waktu bila? Itu persoalan dia. Waktu bila kita nak lihat anak bulan ni dan di mana tempatnya? Arah mana kita nak teropong tu? Kau teropong saya mana-mana mau. Jawapannya ialah kita melihat pada 29 hari bulan tu, iaitu pada maghrib hari tersebut. Katalah siang hari ni siang hari ni 29. Jadi maghrib karang kita tengok. Sebab melihat anak bulan ni iaitu pada waktu matahari terbenam. Di tempat matahari terbenam. Di tempat matahari terbenam. Jangan kita pergi cari dekat belah Tanjung Aru, memang tak jumpa. Sebab apa pula? Matahari terbenam sebelah mana? Sebelah barat ke sebelah timur? Tanjung Aru, Kerupang, Membidai sebagainya kan? Itu sebelah timur ke sebelah barat? Pulau Labuan. Dia sebelah timur, tu tempat matahari terbit. Jangan kita pergi cari kat situ, memang tak jumpa. Jadi nak pergi melihat anak bulan ni di tempat matahari terbenam. Matahari terbenam ni sebelah mana? Sebelah daripada Batu Manikar tu sampai ke Kemsam. Di pantai dia tu, sekeliling tu, sepanjang-panjang tu. Sebab itu sebelah barat. Kalau kita di Labuan ni sudah ada dah satu tempat balai cerap yang telah digazetkan oleh pejabat mufti, iaitu di tingkat 13 atas menara UMS tu. Di situ. Nak pergi situ pun boleh, tak jadi masalah. Tapi nak masuk situ tak semesti boleh masuk. Sebab sekarang ni musim Covid kan. Kalau dulu kita boleh masuk je, tak ada masalah. Masa ketika pejabat mufti buat cerap anak bulan tu, kita boleh masuk, tak ada masalah. Tapi sekarang ni mungkin perlu tunggu jemputan dulu. Tapi walau keadaan bagaimana sekalipun, walau ada jemputan, tak ada jemputan, kalau kita nak pergi lihat secara personal, silakan, tak ada masalah. Buatlah request. Itu kalau nak pergi yang official. Nak merasai pengalaman dia. Baik. Kalau nak lihat dengan cara unofficial, pergi tunggu dekat siring pantai tu. Tunggu di pasir, tengok saya waktu bila matahari terbenam. Di tempat matahari yang terbenam tu, kita teropong kawasan tu. Katalah matahari terbenam kawasan situ kan, jadi kawasan langit dia tu. Kita teropong kawasan situ, di atas dia. Dan dibantu juga dalam mazhab kita Syafi'i dengan kaedah hisab falak. Dan diguna pakai di Malaysia kita tu. Apa dia hisab falak? Kita akan kira umur bulan tu, umur anak bulan tu cukup matang ke tak cukup matang. Kalau dia tak cukup matang, walau kita teropong macam mana pun, memang tak nampak. Sebab dia belum pantulkan cahaya lagi, jadi memang tak nampak. Walaupun sebenarnya anak bulan tu ada, tapi kita tak nampak. Memang takkan kelihatan. Sebab umur dia tak cukup. Dia kena sekurang-kurang umur dia berapa jam? Umur dia sekurang-kurang umur anak bulan tu 6 jam. Umur dia sekurang-kurang 6 jam ke atas baru kita akan nampak anak bulan tu. Kalau kurang daripada tu, kemungkinan kita nak nampak tu memang payah. Memang payah. Baik. Dalam hadis baginda Nabi SAW sabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilu 'adata sya'ban 30 yawman. Atau dalam satu riwayat, faqdurulah. Apa maksud dia? Berpuasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan, dan berbukalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Kalau berlaku kabut pada kamu, maka tunggulah sampai cukup 30 hari dulu. Maka besok dia tu baru jadi satu Ramadan, ataupun mula satu hari bulan tu. Baik. Kalau kita tengok dalam hadis ni tadi, Nabi sabda macam mana? Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila sudah melihat anak bulan. Okeylah, itu tak jadi masalah. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka puasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Kalau macam tu 30 hari lah kita tak makan. Tak makan, tak minum, macam tu ke? Sebab tu hadis ni dia nak kena baca dengan tuan guru. Tak boleh kita baca sendiri, kemudian kita faham sendiri, tafsir sendiri, amal sendiri, hukum sendiri pula tu. Itu tak boleh. Sebab zaman kita sekarang ni tuan-tuan, sangat ramai orang yang hanya membaca beberapa potong hadis, beberapa potong ayat Quran, terus keluar hukum.
Itu salah. Kaedah begitu salah. Ulama-ulama dahulu, mereka ni termasuklah imam mazhab kita sendiri pun, Imam Syafi'i sendiri pun, kebetulan nama sama. Baik. Termasuklah imam mazhab kita sendiri pun, ataupun ustaz kita nama dia Suyuti kan. Ada seorang ulama mazhab kita Syafi'i, nama dia Imam Jalaluddin Suyuti. Dia ni tahap mujtahid, tapi dalam mazhab Syafi'i lah. Hidup dalam kurun ke-10 Hijrah lebih kurang, 9-10 Hijrah kurun dia tu. Baik. Imam Suyuti ni pun dia antara orang yang faqih alim. Dia karang kitab Ashbah wa Nazair, cerita pasal berkenaan dengan qawaid fiqh. Subhanallah, hebat. Ada tafsir Jalalain lagi. Itu tafsir Jalalain tu salah seorang penulis dia ialah Imam Jalaluddin Suyuti lah. Baik. Alim, sangat alim. Tapi walau kadang bagaimana alim sekalipun mereka bukanlah tergesa-gesa dalam bab mengeluarkan hukum. Tak macam kita zaman sekarang. Kita zaman sekarang bukan sekadar baca Quran hadis, tengok baca WhatsApp tu keluar hukum. Ada juga. Padahal isu tu belum betul lagi. Belum tentu betul lagi, belum tentu benar lagi. Terus keluar hukum. Sikit saya baca. Satu tu saja artikel. Tak baca lagi berpuluh-puluh beribu-ribu artikel yang lain berkenaan dengan tajuk yang sama. Baru satu tu saya kita baca terus keluar hukum. Itulah kelemahannya zaman kita sekarang. Sebab terlalu terburu-buru dalam nak menghukum satu perkara ataupun satu isu. Baik. Hadis ni tadi, wa aftiru li ru'yatihi, iaitu kita ni kalau kita terjemah sahaja ayat hadis tu tadi, dia akan bawa masuk kepada berbukalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Maksudnya dari satu anak bulan nak pergi lihat anak bulan yang baru, ambil masa tempoh berapa lama? Sekurang-kurang 29 hari. Mana ada 29 hari kita puasa tu, 29 hari tak makan tak minum lah. Macam tu ke cara puasa? Tak betul. Jadi hadis ni tadi ditafsir macam mana? Wa aftiru li ru'yatihi itu maksud dia ialah berbuka tu maksud dia berhentilah kamu daripada berpuasa. Iaitu maksud dia berhari raya. Apabila kamu melihat anak bulan yang baru. Maksud dia anak bulan Syawal. Itu maksud dia situ. Sebab kita waktu kita berpuasa berapa lama? Satu hari itu kita puasa tu, daripada mana ke mana kita puasa? Daripada waktu bila sampai waktu bila kita berpuasa? Dari waktu subuh sampai maghrib, betul ke tidak? Ada yang malam pun puasa juga. Tak ada kan? Malam tu yang sadap memelantak tu kan? Daripada bersungkai tu sampai sahur besok. Rasa nak qada balik yang makan siang tadi tu. Yalah makan siang biasa kan kita makan siang ada sarapan, ada minum jam 10, ada makan tengah hari, ada minum petang. Kadang-kadang jam 3 tu minum sudah. Jam 5 sekarang boleh ke rumah minum lagi 5 kali. Ada orang 4 kali. Mana paling kurang pun 3 kali lah makan siang. Tapi dalam bulan puasa mana ada makan siang, betul ke tidak? Jadi bila dimakan? Waktu malam kita qada. Ganti balik waktu malam. Sungkai satu. Kemudian sebelum maghrib tu makan lagi. Sebelum maghrib, selepas maghrib ni, tadi sungkai tu sikit dah makan. Okey satu. Lepas isyak tu sementara tunggu tarawih makan lagi. Habis tarawih tu moreh lagi. Kemudian mau tidur makan lagi. Sahur makan lagi. Kan dia jadi qada macam waktu siang tu. Okey, tak kisahlah. Yang pentingnya makanlah pada waktu yang boleh makan dan tahanlah pada waktu yang wajib kena tahan. Baik. Kita tengok pada melihat anak bulan ni tadi. Maka melihat anak bulan ni sekurang-kurangnya dikira penyaksian tu sekurang-kurangnya oleh seorang. Kalau seorang saya nampak pun yang penting dia ni Islam, berakal, baligh, adil. Cukup syarat dia ni tadi, walau seorang dia saya melihat sekalipun, dan dia ni cukup syarat walaupun dia bini-bini seorang sekalipun, maka penyaksian dia tu diterima. Sebab apa? Sebab dia Islam, baligh, berakal, adil. Dia mesti adil. Adil ni maksud dia apa? Dia bukan orang yang pembohong, bukan kaki pembelit, bukan kaki pembongak. Kalau bahasa kami lah di Negeri Sembilan. Di Sembilan kami panggil pembongak. Pembongak ni makna pembohong. Baik. Kalau orang tu pembongak ataupun pembohong, maka walau dia nampak anak bulan sekalipun,
kesaksian dia tu tidak boleh diterima pakai. Sebab dia tu orang fasik, bukan orang adil. Dan orang fasik ni jadi saksi nikah pun tak boleh. Orang fasik ni jadi saksi dalam jual beli pun tak boleh. Orang fasik ni jadi saksi dalam mahkamah pun tak boleh. Jadi nak jadi saksi ni mestilah orang yang adil. Sama juga dalam nak melihat anak bulan. Dia melihat anak bulan, orang lain tak nampak, dia seorang saya nampak, contohlah. Jadi dia ni mesti orang yang adil, baru diterima pakai dia punya kesaksian dia tu tadi. Kalau kata dia seorang saja nampak dan dia ni pula fasik, seperti mana disebut dalam kitab ni, dia tu fasik, maksud dia bukan adil, dia fasik. Maksud fasik ni, antara dia ciri-ciri fasik ni, dia istiqamah melakukan dosa, bukan istiqamah buat pahala. Kalau istiqamah buat pahala, itu orang soleh. Ini istiqamah melakukan dosa, tak kisahlah segala jenis dosa dia buat, istiqamah pula tu. Itu dipanggil orang fasik. Kemudian termasuk juga dalam orang fasik ni lagi, iaitu orang yang pernah dikenakan dengan hukuman qazaf. Pernah dengar tak hukuman qazaf? Dalam undang-undang Islam dipanggil sebagai undang-undang hudud. Hudud ni maksud dia apa? Ialah undang-undang hukuman atas kesalahan-kesalahan yang telah digazetkan hukuman dia dalam Quran ataupun hadis. Itu dipanggil hudud, iaitu kesalahan-kesalahan syariah yang mana kesalahan itu dia punya hukuman dia telah digazetkan kadar dia di dalam hadis ataupun dalam Quran. Itu dipanggil hudud. Adapun kalau tidak digazetkan dalam Quran hadis, ada hukuman, ada kesalahan dan ada hukuman dia tu, maka hukuman dia tu dipanggil sebagai ta'zir. Ta'zir ni makna dia hukuman dari pemerintah, dari hakim. Sebagai contoh, orang ambil duit curi tabung masjid, yang mana curi dia tu tak sampai kepada tahap nilai hudud kena potong tangan tu, tak sampai. Sebab potong tangan ni apabila dia curi yang mana nilai dia tu nilai rubuk ataupun suku daripada 1 dinar emas. Kalau kata dia curi, nilai dia tu hampir ataupun lebih, bukan hampir, dia lebih daripada suku daripada dinar emas ni tadi. Kalau nilai dia curi tu melebihi daripada tu, baru dia kena potong tangan. Tapi dia curi tadi tak sampai. Katalah contoh dia curi RM50 tak sampai pun. Sebab suku ni lebih kurang dalam 300 lebih ataupun 400, tengok nilai emas masa. Suku dinar tu 1/4 dinar. Baik, katalah dia ambil RM50 je, maka adakah dia kena hukum potong tangan? Dia tak kena hukum potong tangan. Dia hanya dikenakan hukuman ta'zir pemerintah. Terpulanglah pada hakim nak kena hukuman apa. Dia kena sebat ke, dia kena penjara ke, dia kena bayar denda ke, sebagainya. Baik, penjara ke, tak kisahlah. Itu panggil ta'zir. Tapi hudud ni, antara hukuman hudud ni iaitu kalau orang berzina, orang yang berzina dan orang yang menuduh dia berzina tadi dapat bawa 4 orang saksi. Katalah si A tuduh si B berzina, dan si A ni dapat bawa 4 orang saksi. Cukup 4 orang saksi, maka orang B ni tadi dia kena dikenakan hukuman hudud zina, iaitu sebat 100 kali. Jangan kita faham sebat 100 kali itu macam sebat sivil. Kalau sebat sivil tu sekali sebat, pong, pecah punggung, koyak punggung sudah, itu sekali. Bukan begitu. Sebat cara Islam bukan begitu. Sebat cara hukuman hudud Islam, orang tukang sebat ni ketiak dia pun tak terangkat. Kalau macam ni tu, itu bukan terangkat lagi, itu memang menghayun sungguh. Ini ketiak dia pun tak terangkat, itu hudud cara Islam. Ketiak dia pun tidak akan terangkat orang tukang sebat ni. Jadi dia sebat macam ni. Macam sebat kita, cikgu sebat di sekolah tu, ataupun kita sebat anak kita di rumah ke, contohnya kan. Tu kita rotan tu. Hukuman rotan dia begitu. Dan rotan tu pula, dia bukannya rotan dekat tempat yang boleh mendatangkan luka. Dia tempat yang banyak daging. Contoh tempat banyak daging di mana? Di punggung, di batis. Tempat yang banyak daging. Jadi dia sebat. Walaupun 100 kali dia sebat sekalipun, dia hukuman sebat tu bukan untuk mencederakan, tetapi untuk ni, hati. Untuk menginsafkan tu sebenarnya. Itu tujuan hudud Islam. Baik. Kalau orang ni tadi, si A ni, kalau dapat 4 orang saksi. Kalau tak dapat 4 orang saksi, macam mana?
Jadi si A ni yang kena balas balik. Hukuman balas balik tu dia panggil qazaf. Kerana apa? Dia buat tuduhan dusta. Dia buat tuduhan dusta. Dia nak menuduh sesuatu, mesti ada bukti, mesti ada saksi. Kita pun bukan kata itu saja, dalam bab kehidupan kita sekalipun nak tuduh, contohlah vaksin ni semua ni, ini Illuminati, ini kafir, ini Yahudi, sebagai macam-macam orang tuduh kan. Buktikanlah. Dalam Quran sebut qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kau betul, buat datang bukti. Buat datang bukti kalau kamu dalam pihak yang benar. Dan kami sendiri pun pada hari ini insya-Allah akan terima waktu syuruk, waktu terbit matahari. Okey. Kami sendiri pun pada hari ini insya-Allah akan terima second dose. Dos yang kedua vaksin. Sebab kami termasuk dalam frontliner, iaitu orang yang menguruskan jenazah COVID di Labuan. Dan kami dah uruskan jenazah COVID ni yang terbaru sehingga hari Khamis yang baru ni sudah 22 orang. Sudah 22 orang, walaupun yang diisytiharkan secara officially dekat dalam berita 13 orang kematian di Labuan, tapi yang kami uruskan sudah 22. Kenapa jadi macam tu? Dia adalah dia punya cara pengiraan, ada spek menurut Jawatan Kesihatan, kenapa ni masuk statistik, ni tak masuk, tak pulang. Terpulanglah. Yang penting bila orang tu tadi, jasad tu ataupun jenazah tu dibuat swab test PCR antigen tu kan, maka terbukti dia tu positif, maka bila dia positif kena ni lah, kena urus dengan cara COVID. Baik, itu kejap lagi kita cerita. Maka kalau orang tu tadi dia fasik, dia nampak anak bulan, tapi dia seorang saja, orang lain tak nampak, dia seorang saja, tambah pula dia fasik, habis dia kena mula tak puasa, dia kena besok dia kena mula puasa. Orang lain mungkin mula puasa lusa sebab nak cukupkan 30 hari. Sebab orang lain semua tak nampak, dia seorang saya nampak. Kemudian dia yang nampak ni pula orang fasik. Bila dia tu orang fasik, dia kena mula besok tu puasa sebab dia sudah nampak. Kalau dia pun tak nampak, tak apalah. Ini dia seorang saja nampak dan dia tu pula fasik. Orang tak terima kesaksian dia, tapi dia sudah nampak anak bulan tu, maka besoknya tu dia kena mula puasa. Orang lain mungkin puasa lusa. Sebab tu di Malaysia kita nak mengelakkan masalah-masalah jenis macam ni, dia tengok kepada kaedah yang ketiga, yang keempat, yang kelima tu juga. Iaitu yang ketiga macam mana? Dengan sabitnya kelihatan anak bulan pada mereka yang tidak melihatnya dengan sebab adil penyaksian. Di Malaysia kita ni digunakan kaedah yang ketiga, yang keempat tu. Yang keempat satu lagi iaitu ikhbar, dengan adanya riwayat yang adil, iaitu adanya iklan, adanya pengisytiharan secara secara official. Itu yang nombor 4 tu. Kaedah yang nombor 4 tu iaitu dengan ada perisytiharan. Datangnya khabar tu kepada kita, kita mendengar khabar, berita daripada radio ke, daripada televisyen ke sebagainya. Baik. Itu yang kita guna di Malaysia. Itu yang keempat. Yang kelima iaitu dengan orang tu boleh ijtihad sendiri. Ini yang kaedah yang kelima ni khusus bagi orang yang memang terputus komunikasi. Dia naik kapal berlayar, karam di tengah laut, kemudian dia terdampar di pulau yang tak ada orang. Bertahun-tahun dia terdampar di situ. Dia ni Islam, dia nak melihat anak bulan, dia tak pandai, dia tak tahu. Tapi dia tahu dalam Islam ada wajib kena puasa. Habis macam mana dia nak buat? Dia rasa 11 bulan dia dah makan, tak habis-habis kan. Jadi selepas dia tu, dia kena mulalah puasa. Sebab dalam setahun ada 1 bulan puasa, betul. 11 bulan dia sudah makan. Jadi yang bulan yang ke-12 tu, dia puasa lah. Itu kaedah yang kelima. Itu untuk orang yang terputus komunikasi. Jaranglah kita pakai di Malaysia, sebab yang di Malaysia kita pun sampai tahap keempat tu, iaitu dengan cara adanya perisytiharan. Baik, di Malaysia kita, cara melihat anak bulan ni, siapa yang berhak untuk melihat anak bulan ni, antara yang telah digazetkan dalam akta. Kalau kita wilayah ni akta lah, kalau di negeri-negeri dipanggil enactment, yang sebenarnya ada kuasa untuk nak menetapkan permulaan puasa ataupun permulaan hari raya dan sebagainya. Ini permulaan bulan hijrah ni,
yang ada kuasanya tu dia tertakluk kepada ketua agama. Ketua agama negara kita siapa? Ketua agama Islam di negara kita yang nama negara Malaysia ni, siapa ketua agama dia? Yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong. Kita di wilayah persekutuan ni, khususnya di Labuan, kita ni untung sebab kita direct dengan Pertuan Agong. Direct bawah kekuasaan ataupun bawah lembayung yang di Pertuan Agong. Baik. Kalau di negeri-negeri lain, negeri-negeri Melayu terutama di Semenanjung lah, mereka ni bawah bidang kuasa negeri. Ketua agama Islam di negeri masing-masing tu iaitu Sultan dan juga Raja-Raja Melayu. Sebab tu di Malaysia kita, mereka ni Raja-Raja Melayu ni, sistemnya di Malaysia kita, dia bagi mandat kepada pejabat mufti negeri-negeri untuk pergi lihat anak bulan. Nampakkah, tak nampakkah, mereka ni kena report kepada majlis raja-raja. Sampai di majlis raja-raja yang akan dia combinekan ataupun kumpulkan maklumat-maklumat ni tadi daripada setiap negeri ni, siapa yang bertanggungjawab? Setiausaha Majlis Raja-Raja Melayu. Gelaran rasminya iaitu penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Tu yang keluar dekat televisyen tu. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja, Datuk Syed tu. Baik, Tan Sri Syed kan? Tan Sri sekarang. Dia tu penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Maksud penyimpan Moho Besar Raja-Raja itu iaitu Setiausaha Majlis Raja-Raja lah tu. Dia kumpul semua maklumat. Bila dia dah dapat tu, dia sembah maklum kepada semua Raja-Raja Melayu. Maka Raja-Raja Melayu pun perkenan dengan apa yang disembahkan maklum tu tadi. Bila katalah contoh, lihat anak bulan, nampak. Bila nampak, maka besoknya tu mula puasa. Kalau lihat, kalau pergi tengok anak bulan tak nampak, maka kita akan mula puasa bila? Lusa. Sebab apa? Sebab kita nak kena sempurnakan 30 hari dulu. Baru lusa tu baru kita boleh mula puasa. Tapi macam mana keadaan sekalipun, biasa yang digunakan pakai di Malaysia ni, kita tunggu perisytiharan, iaitu ikhbar. Ni yang keempat tu. Bi ikhbarin adlin riwayatin mausukin bih, iaitu dengan perkhabaran daripada periwayatan yang adil, yang sahih lah, yang mana berita yang betul, bukan berita palsu. Kalau berita palsu tu macam mana? Malam karang tiba-tiba waktu maghrib ada orang buat pengumuman, esok kita mula puasa. Itu bohong. Kenapa jadi bohong? Sebab besok baru 8 Syaban. Kan? Nampak sangat bohongnya tu. Sebagai contoh begitulah. Jadi dalam bab perkara tersebut, bab melihat anak bulan ataupun penentuan ni di Malaysia kita ni, dia maksudnya dia ikat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Dan sekiranya memang ada pun masalah ni pernah berlaku di Malaysia kita ni, terutama di sebelah Semenanjung. Semenanjung memang pernah berlaku masalah ni. Iaitu ada beberapa kumpulan NGO yang diorang ni tak nak ikut keputusan daripada Majlis Raja-Raja. Mereka nak buat sendiri, nak pergi lihat anak bulan sendiri. Sudahlah melihat anak bulan sendiri, kemudian dia buat keputusan sendiri. Maka macam mana? Dari segi hukum, kita cerita segi hukum dulu, bukan cerita undang-undang dulu, kita cerita segi hukum. Dari segi hukum, apa yang mereka lihat tu, nampak ataupun tidak, itu sah lah sebab mereka pergi melihat. Kalau kata nampak, mereka boleh mulakan puasa besok. Kalau tak nampak, puasanya lusa. Macam tu lah. Sama juga hari raya. Cuma dari sudut undang-undang, dia akan jadi langgar lah peraturan. Sebab dia akan bawa pecah belah kepada masyarakat. Sebabnya dinasihatkan kepada individu-individu macam ni, kalau kamu nak pergi lihat anak bulan tu sendiri, nak berpegang dengan apa yang kamu lihat tu sendiri, maka pakailah sendiri. Jangan umumkan pada orang ramai. Sebab pernah berlaku, mereka ni umum pada orang ramai, jadi orang ramai pun buat bantahan. Kenapa pula kita raya kita ni ataupun puasa kita mula akhir sedikit, akhir satu hari?
Sedangkan di Saudi, mereka dah mula awal. Mereka bandingkan dengan Saudi. Orang awam yang tak tahu, yang tak faham, yang jahil sebagainya ni, mereka mulalah menuduh macam tu. Nakkan pula, itu kalau kata Saudi itu jauh. Dibandingkan dengan Brunei, sebelah saya pun. Tahun lepas, Brunei raya dulu ke kita raya dulu? Kita raya dulu kan? Brunei raya kemudian kan? Itu tak jadi masalah, tak jadi isu. Sebab apa? Kalau hari raya ni orang nak raya cepat. Tapi kalau dalam puasa dia nak puasa lambat. Betul ke tidak? Kalau boleh nak lewat puasa tu seminggu lagi bagus. Betul ke tidak? Itu orang kita. Baik. Cubalah kata contoh. Pernah berlaku pun sebelum ni. Yang Brunei raya dulu. Raya awal kan. Dia raya awal sehari. Puhar tak di sini? Jadi hingar tak? Pernah berlaku hingar kan? Baik. Kenapa jadi macam tu? Ini. Dalam melihat anak bulan, kita terikat dengan negara. Dalam mazhab kita Syafi'i, dalam penentuan melihat anak bulan sebagainya ni, dia mengikut negara masing-masing. Jangan kita bandingkan dengan negara yang lain. Tak boleh. Tak betul. Sebabnya negara kita masing-masing ni, dia ada dia punya pengkhususannya masing-masing, ataupun dipanggil matlak, tempat terbit terbenam matahari itu masing-masing. Dia tak sama. Darjah terbit terbenam tu semua tak sama. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i diputuskan mengikut negara masing-masing. Janganlah banding-bandingkan lagi dengan negara-negara yang lain. Biarlah kalau mereka tu awal pun, tak apalah. Kita ni akhir sekalipun. Jangan diisukan lagi. Sebabnya kita mengikut negara masing-masing. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau kita nak pakai, okey, semua negara kena ikut sama. Sebab negara Islam semua okey, satu dunia kena sama. Kalau nak ikut begitu, itu menurut pada mazhab Hanafi. Itu pun ada syarat lagi. Itu pun ada syarat lagi. Syaratnya apa? Dalam mazhab Hanafi ni tadi, mesti ada khalifah. Maksudnya, semua negara Islam ni semua kena bersatu, duduk bawah satu payung, satu sultan yang sama. Dia tak boleh terpecah-pecah macam sekarang. Malaysia, Indonesia, Brunei. Dia tak boleh begitu. Dia kena gabung semua. Itu syarat dalam mazhab Hanafi pula. Memang dalam mazhab Hanafi dia boleh pakai negara lain punya. Brunei boleh pakai kita punya, kita boleh pakai Brunei punya. Boleh, memang boleh. Tapi ada syaratnya lagi. Mesti disatukan seluruh negara tu bawah satu payung. Maknanya ada bawah satu pemerintahan. Baru walaupun kita nampak, Saudi tak nampak, Saudi kena ikut kita. Boleh dia jadi gitu. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Sebab tu zaman sekarang ni lebih bagus lagi, kerana kan negara Islam ni sudah terpecah-pecah mengikut negara masing-masing, maka kita pakai fatwa dalam mazhab Syafi'i tersebut. Malah pula kebetulan mazhab kita di negara Malaysia ni iaitu mazhab Syafi'i. Mu'zam dia ataupun secara undang-undang negara kita pun berteraskan daripada mazhab Syafi'i. Baik. Itu berkenaan dengan perkara tersebutlah. Itu sebagai mukadimah kita pada pagi ni. Mukadimah baru tu. Baru mukadimah dalam tajuk ni. Nanti akan datang baru kita sambung lagi. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa, perkara rukun puasa, perkara batalkan puasa sebagainya. Yang pentingnya, satu perkara yang kita nak kena, last sekali kami nak sebut, berkenaan dengan azan ataupun berkenaan dengan masuk waktu. Ini satu perkara lah sebelum kita terlupa. Takut minggu akan datang kita tak sebut pula benda ni. Baik. Biasa kita di Malaysia kita ni, kita buka puasa apabila masuk waktu maghrib tu, bila kita dengar azan ke ataupun kita pastikan betul-betul masuk maghrib. Biasa kita dengar azan kan. Kita dengar azan, terus makan. Betul ke tidak? Contohlah takdir Allah Ta'ala, Tok Bilal mengigau tengah hari tu, petang tu. Bukan tak azan, dia azan awal. Belum masuk waktu lagi. Patutnya maghrib, contohlah maghrib 6.30, contohlah kan, sebagai contoh kita kata maghrib 6.30.
6.15 Tok Bilal dah tak tahan sangat, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah sudah masuk waktu maghrib? Tidak. Tapi kebiasaan yang berlaku di Malaysia kita, azan saja dia orang faham masuk waktu. Betul ke tidak? Ini satu perkara nak dibetulkan. Satu perkara yang kita nak kena perbetulkan kita punya cara pemikiran. Kebiasaan yang kita faham tu sebab kelaziman yang sudah dilazimi. Perkara yang sudah dilazimi, makna dia dah berulang-ulang kali, dah jadi kebiasaan sudah. Padahal benda tu kami tak kata salah, cumanya kurang tepat. Masuk waktu solat, dia ada tanda dia masing-masing. Azan tu nombor 2. Azan tu nombor 2. Kalau azan tu awalkah, azan tu lewatkah, akhirkah, waktu tu kalau masuk, dia betul dia sudah masuk. Kalau azan awal sekalipun, waktu belum sampai lagi, tetap belum masuk lagi. Berlaku tak di Malaysia kita, yang orang bersungkai, awal sebelum masuk waktu, berlaku. Sebab apa? Kerana kan dia biasa dengar azan tu. Berlaku. Di Malaysia kita tahun 2019 tu yang paling terbaru lah. Tahun lepas tak ada isu bab ni. Tahun 2019 ada isu. Iaitu dia orang ni biasa di restoran, dia orang bila nak sungkai ni kan, restoran kan, dia buka, dia pasang radio. Radio tu pula dia akan pilih beberapa channel radio. Berlaku di sebelah pantai timur. Minta maaf sama-sama kita ni pun. Di sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia tahun 2019. Ada satu hari itu radio, ada satu channel radio di sana lah. Banyak radio sana, ada satu, kita tak sebutlah nama dia. Baik. Channel radio ni DJ dia ter-on azan tu awal 5 minit. Jadi orang yang duduk di restoran ni tadi, yang hanya sekadar biasa kita ni azan masuk waktu, kita faham macam tu. Betul ke tidak? Habis apa berlaku? Mereka ni dengar azan tu, mereka terus makan. Besoknya pihak radio tu buat pengumuman rasmi, barang siapa yang buka puasa semalam mengikut azan daripada radio kami, kena ganti balik. Kenapa kena ganti balik? Sebab dia buka puasa awal 5 minit. Termain azan tu awal 5 minit. Nampak tak? Sebab tu kita kata azan bukanlah sebagai tanda masuk waktu, tetapi azan ialah laungan untuk panggil orang solat. Dan sejarah azan sendiri pun begitu. Zaman Nabi, bila siap Masjid Nabawi, sahabat bincang dengan Nabi, nak panggil orang solat ni macam mana? Jadi ada sahabat cadang tiup terampet. Sahabat lain kata tak boleh, itu tiru orang Yahudi. Orang Yahudi dia tiup terampet. Kalau sekarang ni pakai terampet yang besi tu lah. Kalau dulu dia pakai terampet tertuang, kalau bahasa kita tertuang, dia pakai tanduk tu. Itu orang Yahudi punya. Cara mereka lah nak panggil masuk waktu solat dalam dia orang punya agama. Sahabat lain pula cadang kita bunyikan loceng ataupun ketuk sesuatu, makna ketuk besi lah. Gitu, bunyi loceng lah, bunyi loceng. Jadi sahabat lain pula kata tak boleh, itu tiru orang Nasrani. Kan kalau di gereja kan bunyi, kalau riahat kita dengar kan. Kalau sini taklah sangat. Kalau di Semenanjung, mana yang gereja besar-besar, mana dengar ting 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 bunyi tu. Dia bunyi dia punya loceng gereja tu. Jadi tak nak, kita tak boleh begitu sebab itu meniru agama mereka. Tak boleh. Islam tak boleh begitu. Sebab dalam Islam dia tak boleh tasyabuh. Dia tak boleh meniru agama yang lain. Habis mersyarat, maka diputuskanlah keputusan pada ketika itu untuk nak menandakan, nak panggil orang solat ni dengan suara manusia. Maka dia ajarkanlah lafaz azan. Siapa yang mula-mula laungkan azan ni? Bilal bin Rabah. Sebab tu kita panggil tukang azan sekarang ni semua panggil Tok Bilal. Berdasarkan nama sahabat Nabi tadi tu, Bilal bin Rabah tu, yang mula-mula sekali melaungkan azan. Baik. Jadi adakah azan Bilal pada zaman Nabi itu hanya untuk menandakan masuk waktu solat? Tak. Azan pada zaman Nabi banyak fungsi. Bukan semestinya menandakan untuk masuk waktu solat, panggil orang solat, bukan. Azan pada zaman Nabi sendiri
nak berperang, nak panggil orang berkumpul, nak perang, azan. Pakai azan. Ada turun wahyu yang segera sahabat-sahabat kena berkumpul. Ya, masing-masing buat bekerja, berkabun, bertani sebagainya kan. Dega ke beladang dan sebagainya. Maka nak panggil tu ada wahyu segera yang baru turun. Nabi nak perintahkan, nak bagi tahu pada para sahabat. Macam mana nak panggil? Azan. Kami baca dalam kitab Bulughul Maram. Cerita buat puasa ni saja. Datang seorang Arab Badui, jumpa dengan Nabi, bagi tahu Nabi, aku nampak anak bulan. Nabi pun tanya kepada dia, engkau ni bersaksi 2 kalimah syahadah? Ya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan juga Nabi Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan kepada siapa? Perintah panggil Bilal. Wahai Bilal, kau azan kepada orang ramai, umumkan besok puasa. Azan juga. Jadi fungsi azan tu banyak. Sebab tu kita tak boleh kata azan tu semata-mata untuk menandakan masuk waktu solat. Jadi masuk waktu solat ni sebenarnya dia ada tanda dia masing-masing. Azan itu nombor 2. Kerana kebiasaan kita, azan itu dilaungkan pada awal waktu, maka melazimilah perkara tu. Itu sudah jadi kebiasaan kita. Lazim pada kita ni azan saja masuk waktu. Tapi kita kena hati-hati, terutama dalam bulan Ramadan. Tidak semestinya azan itu menandakan awal waktu. Sebenarnya, kalau segi hukum pun begitu. Dia awal waktu solat ni ataupun masuk waktu ni, dia ada tanda dia masing-masing. Kalau subuh, terbit fajar shadiq. Kalau zuhur, apabila matahari itu gelincir sebelah barat. Tanda dia keluar bayang-bayang sedikit. Kalau waktu asar, apabila bayang-bayang objek lebih panjang daripada objek, itu waktu asar. Kalau waktu maghrib, apabila matahari terbenam keseluruhannya, itu waktu maghrib. Waktu isyak, apabila hilang cahaya mega merah tu. Kan biasa kita nampak waktu antara maghrib nak pergi ke isyak tu kan ada nampak warna merah-merah di langit belah barat tu. Warna merah tu hilang. Mungkin yang tinggal warna kuning, mungkin tinggal warna putih ataupun sudah jadi hitam terus. Maka bila dah hilang cahaya warna merah tu tadi, masuklah waktu isyak. Itu tanda masuk waktu isyak. Jadi setiap waktu solat ni dia ada tanda dia masing-masing. Dan berdasarkan itulah ulama kita di Malaysia kita ni, kalau di Negeri Sembilan ada seorang almarhum sudah, Syekh Ibrahim bin Dahlan dipanggil. Nama dia Syekh Ibrahim Dahlan. Ataupun gelaran dia disebut sebagai Syekh Ibrahim Bongek. Kenapa Bongek? Sebab kampung dia tu, dia ni orang alim. Nama kampung dia tu Kampung Bongek, Rembau, Negeri Sembilan. Dia buka pondok dekat situ. Dia ni salah seorang orang yang alim dalam ilmu falak ni. Kan jadual kita punya jadual solat ni, jadual waktu solat ni sebenarnya berdasarkan daripada jadual ataupun rajah yang dia dah buat. Dan dia dah buat jadual tu sampai tahun 2000 Hijrah. Sekarang ni kita berapa Hijrah? 1442 Hijrah, betul? Dia dah buat jadual tu sampai tahun 2000 Hijrah punya jadual waktu solat. Jadi jadual kita solat sekarang ni antara dia berdasarkan daripada jadual yang dia dah tulis tu. Pejabat mufti ambil daripada tu, kemudian tengok balik semula keadaan semasa macam mana, maka dia tulis. Itu yang kita ada jadual waktu tu. Jadi berpandukan jadual waktu solat tu boleh. Kerana jadual waktu solat ni dia memang berpandukan kepada tanda-tanda masuk waktu tu tadi. Jadi habis kalau kita di rumah tak terdengar azan, habis kalau macam tu tak bersungkai lah. Tak dengar azan. Sebab kalau kita kata azan tu masuk waktu, habis tak terdengar azan, jadi waktu belum masuk. Macam tu? Tak juga. Sebab tu kami sebut tadi, azan itu ialah memanggil orang solat. Masuk waktu solat tu dia ada tanda dia masing-masing. Cuma sudah jadi kebiasaan azan itu pada awal waktu, jadi melazimi sahaja. Dia bukan satu perkara yang memang mandatory, bukan. Dia hanya melazimi sahaja. Kalau tak azan sekalipun, waktu solat dah masuk belum? Masuk sudah. Bukti kata kadang-kadang ada pengkuliah waktu maghrib, dia kuliah maghrib ni terlajak, terlimpas kan. Sudah bunyi jam sekalipun, tin, dia masih kuliah lagi, sadap lagi kuliah. Betul ke tidak? Adakah belum masuk waktu isyak? Dia terlimpah tadi kan? Adakah waktu isyak tu belum masuk lagi?
Sudah masuk. Belum azan lagi. Memanglah belum azan, tapi syak dah masuk dah. Sudah masuk. Jadi azan tu bukanlah tanda masuk waktu. Sebab tu kita nak betulkan. Kami sebut perkara tu supaya kita bagi faham sungguh. Supaya tidaklah kita ni berpuasa dalam keadaan main ikut-ikut. Kita sebabnya apa akan berlaku kalau kita ni hanya berpandukan kepada azan tu saja? Apa akan berlaku? Contohnya subuh. Dia bangkit 6.30. Pagi dia bangun 6.30. Ada tak bunyi azan di situ? Tak ada. Dia pun sahur. Sebab tak ada azan, sahur. Bolehkah? Bolehkah? Tak boleh lah, sebab 6.30 sekarang ni dah naik matahari sudah. Kan tadi bunyi tadi kan? Bunyi syuruk tadi tu. Itu sudah naik matahari. Jadi boleh lagi ke kita bersahur selepas subuh? Tak boleh, sahur ni mesti sebelum subuh. Kerana kan berpandukan azan saja. Maka dia pun kata, aku tak dengar azan lagi bah, makanlah. Boleh macam tu? Tak boleh. Itu sebut tadi. Sama juga dalam bab sungkai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun makan. Rupanya apa? Azan zuhur. Boleh dia makan waktu tu? Tak boleh lah. Sebab tu nak kena apa? Faham. Wallahu ta'ala alam. Jadi bukti-bukti pun kami dah sampaikan perkara tu tadi. Jadi kita kena ambil faham lah. Satu perkara, poin penting berkenaan dengan bab. Dua benda sebenarnya yang kita nak sebut penting pada pagi ini, iaitu tentang melihat anak bulan dan juga tentang berkenaan dengan waktu tu tadi, waktu solat tu, azan tu kan. Wallahu ta'ala alam. Dia adakah apa-apa soalan? Kalau tak kita tutup saya ni. Yang berkenaan tadi pasal azan tu, macam yang berlaku lah 2019 kan, macam yang contoh ada restoran tu, restoran dengan azan yang 5 minit awal tu. Lepas tu untuk mengelak perkara ni berlaku, apa kaedah yang perlu supaya atau cara lah atau kaedah supaya benda ni tidak berulang lagi lah. Okey, baik. Kita ni individu kena bertanggungjawab begini. Walau kita dengar azan dalam, dia begini, dia beza azan live dengan azan yang daripada elektronik. Azan daripada handset ke, yang daripada radio ke, daripada TV ke, beza dengan azan yang live. Sebab azan yang live biasanya memang dia orang ikut jadual waktu. Dan ikut, kalau betul-betul Tuan Bilal ni dia ikut jadual waktu betul, memang waktu memang masuk. Waktu memang masuk sudah. Sebab dia ikut jadual betul. Itu azan live. Tapi azan yang dalam kita punya telefon, azan yang kita punya dalam radio, dalam televisyen sebagaimana daripada elektronik. Bila kita dengar azan yang daripada elektronik yang bukan live ni, maka apa perlu kita buat? Kita kena semak balik semula dalam jadual waktu. Jadual waktu tu, jadual waktu solat tu. Kita kena semak situ balik. Adakah azannya ni tadi sama dengan waktu yang dalam jadual ni tadi? Kalau kata sama, baru kita boleh mula sungkai. Itu cara dia. Sebab jadual waktu yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti itu, dia orang memang ikut betul-betul waktu solat tu. Dia orang buat cerapan benda ni setahun. Untuk tentukan setahun akan datang, dia buat setahun ni punya cerapan. Itu maksud dia memang dia orang ada sudah kaedah metodologi, mana dia telah diakui lah, senang cerita. Dah digazetkan, gazetted punya kan. Jadi jadual tu yang telah dikeluarkan tu. Jadi berdasarkan yang tu. Kalau ada azan elektronik sekarang, sebab kita tak boleh kata sama. Ada orang mungkin jam telefon dia ada yang cepat, ada yang lambat. Betul ke tidak? Sebab tu bila kata cepat waktu dia tu, memanglah dia akan bunyi azan tu cepat. Orang lain belum bunyi lagi. Habis macam mana kita nak kata sama? Tak boleh. Sebab tu yang sama dia ialah jadual yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti itu. Itu salah satulah. Selain daripada kita pergi tengok tanda, kalau betul kita duduk di tempat yang boleh nampak matahari terbenam, tengok matahari terbenam tu. Itu lagi senang. Contoh macam kami di Layangan, hari-hari kami sebelum sungkai kalau tahun lepas lah, sebelum sungkai di masjid, sebabnya tahun lepas walaupun kita PKP, perlu juga kena datang masjid. Tuan Imam lah, Tuan Imam Bilal saja yang boleh datang masjid pada ketika tu kan. Ingat lagi tak? Jadi kami masa nak bersungkai tu tunggu dulu di tepi pasir tu. Di tepi pantai tu kan. Tunggu dulu, tengok matahari. Terbenam saja, okey, baru aku bersungkai. Baru bismillah baru makan.
Kadang-kadang azan mungkin dia terlewat sikit. Sebab dia berhati-hati dalam ambil waktu begitu. Itu lagi bagus. Kalau akhir sedikit lagi baguslah. Untuk maghrib. Kalau untuk subuh biar ngam-ngam. Sebab tak nak elakkan orang daripada makan tu kan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada, insya-Allah sekadar tu saja dahulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi berkenaan dengan syarat-syarat puasa. Syarat-syarat orang yang berpuasa tu sendiri. Dia tu puasa dia sah apabila cukup syarat. Apa syarat dia tu? Maka syarat tu kita akan cerita pada waktu akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.